بفضله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, bermula segala puji dan kesyukuran terus-menerus dipanjatkan dan dirapatkan kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang tak dapat tidak, yang masih lagi memberi nikmat kesihatan oleh Dia kepada kita sehingga pada malam ini, dan mentakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk berhimpun dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perhimpunan yang ditakdirkan. Mudah-mudahan diberikan kepada kita keilmuan. Dengan keilmuan yang dicampakkan, mudah-mudahan disertakan dia dengan keyakinan. Dengan keyakinan yang ada, mudah-mudahan ditepikkan juga dengan penamalan. Yang akhir sekali, mudah-mudahan amalan yang kita lakukan dengan ilmu yang yakin, mudah-mudahan terus-menerus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alhamdulillah, tanpa ingin memanjangkan mukadimah, sebagaimana yang telah kita perkatakan pada kuliah yang lain, insya-Allah pada malam ini kita berhenti berehat sebentar dalam membicarakan kitab Mustika Ajaib bagi meraihkan perayaan akan mendatang yang akan mendatang lebih kurang beberapa minggu lagi, iaitu perayaan Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Aidil-Adha ataupun Hari Raya Kurban, yang insya-Allah kita akan bersama-sama bermuzakarah pada malam ini. Yang tak dapat tidak niat hamba untuk mengulang kaji di atas dua perkara semata-mata. Niat yang pertama, mudah-mudahan untuk menambahkan keilmuan dalam masalah korban. Jangan sangka tuan-tuan dah 20 tahun, 30 tahun menguruskan masalah korban. Jangan kita sangka banyak ilmu yang kita dah tahu. Bahkan wajib kita yakin terlebih banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Sebagai contoh masalah mudah, dan tuan-tuan tahu ni surah Ikhwan buat takdir kata 10 ekor lembu. 10 ekor lembu. Dan bila mana tuan-tuan order, sehari sebelum raya lembu pun sampai. Datang 2 lori, 5 lori turun baik, 5 ekor turun lori pertama selamat, dan lori yang kedua seekor turun, 2 turun, 3 turun, 4 turun, yang kelima entah pergi macam mana. Tuan-tuan tarik tak nak turun, tuan-tuan tarik tak nak turun. Akhir sekali tuan-tuan pakat-pakat, seorang naik atas tolak, seorang tarik ke bawah. Masalah. Maka takdir kata yang dari atas tolak kuat sangat, yang dari bawah tarik terlebih kuat, tiba-tiba terguling ke depan, jatuh ke bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Bila tuan-tuan pakat-pakat terkam nak babah bangun, tengok-tengok patah kaki balik belakang. Masalah mudah. Tuan-tuan dah belajar fikah. Lembu yang patah kaki boleh buat korban ke tidak? AJK dulu kena jawab. Peserta salah jawab tak apa. Sebab peserta akan dipertanggungjawabkan ke atas ahli jawatan kuasa. Maka tolong angkat tangan mana ahli jawatan kuasa dan sunnah korban. Bakat angkat dalam malam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi yang pertama sekali, banyak yang tidak boleh menjawab. Binatang yang patah kaki boleh buat korban ke tidak? Yang akhir sekali, bila mana timbul ketidakfahaman dalam diri, maka peserta akan mengandung, ahli jawatan kuasa akan membalas masalah yang begitu mudah. Kadang-kadang kita mampu
tidak mampu dapat menyelesaikan. Jadi insyaAllah kita akan bersama-sama mengulang kaji lebih kurang 2 jam setengah dalam ini. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam membahaskan masalah isu korban. Niat yang kedua, kenapa hamba ingin bermuzakarah? Hamba bukan nak mengajar tak, hamba bukan untuk guru, hamba bukan ustaz, baru nak start pun tidak. Sekadar Allah Ta'ala beri kelebihan, boleh baca kitab itu pun merangkap. Sekadar nak bermuzakarah dengan tuan-tuan dengan niat yang kedua, mudah-mudahan untuk menjadikan korban kita pada kali ini lebih sempurna. Bila sebut kesempurnaan, kalau tuan-tuan lihat zaman sekarang ini banyak perkara-perkara akhlak ataupun perkara-perkara tasawuf yang kita tinggalkan dalam kesempurnaan korban. Sebagai contoh, jaranglah berlaku di Kuala Lumpur Selangor bila dilakukan korban berpuluh-puluh ekor, diadakan jidang, diadakan dinding di antara dua binatang. Orang dulu jatuh sungguh, dia tak nak lembu yang kedua, tengok lembu yang pertama di sebelah. Betul ke tidak? Sehingga kan hamba teringat waktu mengaji pondok dahulu, ditugaskan belajar kain supaya lembu yang kedua tidak melihat lembu yang pertama. Walhal perkara ni tak berlaku dah, kerana kita lupa tuan-tuan, mereka juga ada hati, mereka juga ada pemikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah tengok satu video dalam YouTube berlaku di negeri Arab, satu orang laki-laki itu dia boleh menumbangkan, dia sembelih 8 ekor lembu seorang sahaja. Tetapi sebelum ditumbangkan 8 ekor lembu tu, maka semua lembu tu dalam keadaan bertutup kepala je, mata dia tutup. Dia buka yang pertama, dia perebahkan, dia sembelih seorang diri. Kemudian bila dah lama sedikit, dia buka pula penutup kepala lembu yang kedua, dia rebahkan, dia sembelih juga. Ini orang yang faham akhlak, faham kaedah dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan perkara-perkara begini kita bangkitkan kembali, mudah-mudahan menimbulkan kesedaran dan menghasilkan kesempurnaan demi kesempurnaan dalam menyelesaikan masalah korban. Jadi insya-Allah tuan-tuan serta muslimat yang alim, pengajian kita pada malam ni akan terbahagi kepada 2 perkara. Yang pertama, kita akan mengaji lebih kurang 8 ataupun 9 hukum hakam yang berkait dengan masalah korban dan akikah, yang hamba garanti mudah-mudahan tuan-tuan akan mendapat pada malam ni begitu banyak ilmu-ilmu dan maklumat-maklumat yang baharu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengaji 8 masalah, dan hamba seperti biasa, tengah-tengah pengajian tuan-tuan boleh bertanya. Hamba bukan tok guru, hamba bukan ustaz. Tuan-tuan tak payah tunggu dekat belakang nanti baru nak tanya, tak payah. Tengah-tengah kuliah tak faham boleh tanya, supaya menghasilkan kepahaman. Yang kedua, setelah kita mengaji 8 hukum hakam yang berkait masalah korban, kita akan bersama-sama mengaji pula contoh borang korban. Yang ni bukan borang korban, yang ni contoh borang korban. Kenapa hamba bawa datang? Afwan lakum, hamba ingin berkata tuan-tuan, banyak surau masjid ni dia buat borang korban ni lebih kurang. Dia bubuh ayat wakalah, dia bubuh kotak 7 dan sebagainya, lepas tu dia buat sign dan sila baca. Sedangkan hamba nak buktikan kenapa borang ni begitu penting. Kenapa borang ni begitu penting? Payah ke tuan-tuan kita penuhkan A4 paper yang kosong depan dan belakang dengan begitu banyak maklumat? Kerana apa? Jawapan hamba mudah pada malam ini. Takdir kata tahun ni surah Al-Ikhwan buat 10 ekor lembu. Tahun lepas berapa ekor? 10. Baik. Takdir kata tahun ni pun 10 ekor lembu. Hamba nak tanya tuan-tuan satu soalan. 10 ekor darab 7 peserta. 7 peserta darab tu 10 ekor, bermakna 70 peserta yang bagi duit. 70 peserta ni semua jemaah surau ke? Semua kaki masjid ke? Semua ahli ilmu ke? Dah, artinya tuan-tuan dah dapat satu jawapan. Ada yang reti ilmu, ada tak faham ilmu. Ada yang mengaji, ada yang tak mengaji langsung. Ada yang datang ke surau, ada yang bubung surau pun tak kenal. Dia tahu bila sampai bulan raya haji, dia bagi 600, dia pejam mata dan sebagainya.
Bermakna AJK sedang berhadapan dengan satu masalah yang begitu besar, iaitu masalah kejahilannya manusia. Betul ke tidak? Berdebat, berhadapan dengan orang jahil ni payah. Imam Ghazali pernah menyebut, bila mana beliau terkenal sebagai Hujjatul Islam, Imam Ghazali kata apa? Kamu bawa datang kepada aku 10 orang yang alim untuk berdebat, pasti aku menang. 10 lawan 1, pasti aku menang. Kerana apa? Imam Ghazali faham, mereka orang alim faham kaedah, aku faham kaedah. Mereka faham usul, aku faham usul. Mereka faham maqasid, aku faham maqasid. Bermakna kita akan berdebat menggunakan kaedah. Tapi kata Imam Munah Al-Ghazali, kalau kamu bawa datang kepada aku satu orang yang jahil, pasti aku kalah. Pasti kalah. Sebab apa? Berlawan dengan orang jahil ni guna akal. Betul tak? AJK duduk 10 orang, lawan dengan satu jahil, dia menang. Betul ke tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi di sini hamba nak gambarkan, bila mana kita berhadapan dengan orang jahil ni payah. Sebab tu tuan-tuan, kenapa borang ini satu perkara yang begitu penting, kita jadikan ia satu sandaran untuk membantu kedua-dua pihak. Pertama pihak peserta, dan yang kedua pihak ahli jawatan kuasa. Mudah-mudahan korban pada kali ini mencapai kesempurnaan. Jelas? Baik, nanti di belakang nanti kita akan mengaji borang ni. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan, sebagai rujukan, hamba menggunakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain daripada muka surat 80 dan 81 dah. Yang mudah-mudahan daripada kitab itu kita akan mendapat begitu banyak maklumat pada malam ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ke sana? Nampak dah? Nak tulis Jawi ke Rumi? Oh, sudah. Allahumma salli ala Muhammad. Rumi lah. Kita ra'i hak tak pandai Jawi tu. Baik. Yang pertama sekali, kita bermula tuan-tuan dengan hukum korban. Sebagaimana tuan-tuan maklum, hukum korban kata ulama fikih asalnya sunat muakkad. Asalnya sunat muakkadah. Apa makna sunat muakkad? Buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Dan siapa yang dihukumkan sunat untuk berkorban? Dua golongan. Pertama para hujjaj, orang yang menunaikan haji. Yang kedua ghairi hujjaj. Walaupun kita tak pergi Mekah, tak tunai haji, sunat juga menggugurkan korban. Itu yang pertama. Hukum yang kedua, walaupun korban tu hukum asalnya sunat, tiba-tiba dia boleh bertukar menjadi wajib. Apa makna wajib? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Artinya wajib ditumbangkan, wajib dikorbankan. Macam mana korban tu boleh bertukar menjadi wajib? Yakni bila mana kita bernazar, kita berjanji, kita bersumpah dan sebagainya. Itu hukum nazar. Dalam fikih, nazar terbahagi 3. Yang pertama kata ulama, nazar kepada diri. Angin tidak, ribut tidak. Mentang-mentang tahun ni meniaga banyak, dia kata, weh, tahun ni aku wajiblah nak buat, nak tumbang lembu seekor. Contoh, tak ada orang gagah, tak ada orang paksa pun. Mentang-mentang untung banyak, tahun ni aku wajib nak buat korban seekor lembu. Maka tak dapat tidak, hukum korban itu menjadi wajib. Kerana apa? Nazar kepada diri. Dalam konteks nazar, sama ada dia menggunakan kalimah sumpah, termasuk bab nazar. Dia menggunakan kalimah wajib ke atasku, termasuk bab nazar. Dia menggunakan kalimah nazar, termasuk dalam bab nazar. Jelas? Satu. Yang kedua, hukum korban asal sunat kadang-kadang bertukar menjadi wajib. Bila mana? Bila mana dia bernazar yang berkait. Dipanggil nazar yang muqayyad. Macam mana nazar yang berkait? Sebagai contoh, seorang ibu bernazar. Dia ada seorang anak laki-laki. Hantar tahpih tu lari. Hantar tahpih tu 2-3 bulan kata tak nak duduk dan sebagainya. Akhir sekali mak ni putus asa, tak tahu nak buat macam mana. Dia dengar pula Ustaz Irwan ada pondok. Bukan promosi, contoh. Allahumma salli ala Muhammad.
Akhir sekali dia bernazar, ya Allah, ya Tuhanku, ni kali ketiga ni aku nak hantar pondok Ustaz Irwan mengaji bahasa Arab, kitab-kitab dan sebagainya. Aku bernazar, ya Allah, kalau anak aku nak pergi mengaji dekat sana, bulan raya haji kali ni aku nak sembelih satu bahagian, aku nak tumbang seekor lembu. Maka kalau takdir kata anak tu pergi mengaji, maka wajib dia tumbangkan korban. Jelas? Kalau tak jadi pergi, bermakna korban nazar tak jadi. Itu namanya nazar yang berkait. 2. Yang ketiga, hukum korban asalnya sunat, tiba-tiba bertukar menjadi wajib. Macam mana? Bila mana kita bernazar kepada zat binatang. Dah. Macam mana contoh bernazar pada zat binatang? Sebagaimana kes yang hamba bawa pada mukaddimah tadi. Lembu yang ke-10 bila turun dari lori, takdir kata patah kaki. Dalam kitab Matlaq ulama sebut, patah kaki ni tuan-tuan banyak ahwalnya. Di antaranya ketika perebah nak sembelih pun boleh patah kaki. Contoh seekor lembu tu garang sangat, semua takut-takut pakat nak rapat. Akhir sekali penyembelih kata, ni kita buat lubang lah, kita buat tali, kita buat bulat, kita baling, bila kaki belakang dia masuk kita sentap. Contoh, takdir kata terlebih sentap tuan-tuan, gedebak jatuh ke bumi, kena pula kayu alang-alang tempat untuk kita penyembelih. Bila pakat-pakat terekam nak tekan lembu tu, penyembelih kata, pecat tali belakang tu, pecat-pecat tali belakang, tengok-tengok patah kaki balik belakang. Dalam hukum fikih, binatang yang ada aib, binatang yang ada cacat, binatang yang patah dinisbahkan sebagai binatang yang tak sah buat korban. Tapi mengaji biar alim, yang tak sah tu macam mana? Iaitu korban yang sunat, memang tak sah. Habis tu nak buat macam mana? Jangan bergaduh. AJK yang pertama, don't panic. Apa dia? Don't panic, jangan panik. Apa yang perlu tuan-tuan lakukan, tuan-tuan ajar ni 7 peserta ni, kami minta maaf lembu ni patah kaki dah. Kalau tuan-tuan nak buat korban juga, tukar niat kepada nazar. Maka peserta bercakap, kami bernazar ke atas zat ini lembu yang dah patah kaki. Nak buat macam mana? Yang dah patah kaki, untuk gugurkan darah dia buat korban. Jadi ibadah korban. Tetapi hukum dah berubah. Tadi korban sunat, maka bila dia dah bernazar, jadi korban wajib. Apa bedanya sunat dan wajib? Kalau sunat, dia sunat makan. Kalau jadi korban wajib, dia wajib sedekah semua. Tak boleh makan walaupun sekelumit. Itu saja bedanya. Jelas? Korban tetap jadi. Bila mana jadi korban nazar, hamba ulang balik, hukumnya wajib sedekah semua. Dia haram makan walau sekelumit. Jelas? Tak faham tanya, tak tanya faham. Mengaji bukan payah. Allahumma salli ala Muhammad. Jelas? Dah? Sebagai contoh, pernah berlaku 4-5 tahun lepas di kota Damansara, bila mana hamba diberi amanah untuk menguruskan korban. Kami order 5 ekor lembu. Dah? Si pengembala ni macam-macam alasan, dia bagi alasan. Dah? Yang kami tak dapat hantar di kota Damansara sebab lori terhad, nak hantar ke Pahang lagi, ke sana lagi. Kami boleh hantar kota Damansara malam raya sahaja. Rupa-rupa alasan demi alasan, ada udang di sebalik ni. Dah? Malam raya dia hantar dekat pukul 1 pagi baru sampai. Kami nak buka mata pun tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Terimalah 5 ekor lembu. Besok pagi tuan-tuan lepas sembahyang subuh, bila nak tengok lembu 4 serupa yang macam kami tengok dan kami order, seekor tu tuan-tuan terlampau kurus, dia tukar lembu lain. Maklumlah, bila ada jual beli, orang beli yang mahal, dia tolak ke sana. Telefon pengembala tu tak angkat dah dulu, kini selamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Bergaduh pagi tu sedikit. Dah? Hamba naik tekad 4 tuan-tuan, ambil kitab Matlaq. Pagi tu mengaji sekejap. Dah sat lagi duk fikir nak sembahyang raya. Mengaji, buka kitab. Hamba kata nak buat macam mana, bukan daripada kesilapannya kita. Maka asalnya binatang yang terlampau kurus, tidak sah kita buat korban, melainkan kita bernazar. Aku bernazar ke atas zat ini lembu yang terlampau kurus, untuk gugurkan darah dia buat korban. Jadi ibadah korban. Cuma dia tak boleh makan. Kalau nak makan, ambil lembu nombor 4, ambil lembu nombor 3, ambil daging nombor 2. Jelas? Tak faham tanya, tak tanya faham. Soal?
Baik, kita masuk pula kepada perkara yang kedua. Yang ni pun banyak yang salah jawab. Berkenaan hari sembelih korban. Berapa hari tuan-tuan hari boleh sembelih korban? Berapa hari? Ya? 3. Berapa hari? 4. Sudah. Satu surau dah ada 2 mazhab. 3 ke 4? Dan dedeng Allahumma salli ala Muhammad. Ni kata ni nampak mudah, tapi kadang-kadang tak boleh jawab. Baik, bermula hari sembelih korban 4 hari. Mengaji hari ni pegang dulu kini selamanya. Mana dia? Tanggal 10 Zulhijjah, diikuti dengan hari tasyrik yang 3, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jumlah semuanya 4 hari. Bermulanya sembelih korban 3 syarat. Naiknya matahari hari raya nahar, setelah solat raya 2 rakaat, dan setelah khutbah yang ringan kedua kali khutbah. Sempurna 3 perkara ni baru sah sembelih korban. Sehingga bila? Sehingga waktu asar raya yang keempat. Sebab tu ingat, dalam masalah takbir raya jangan bergaduh, jangan berbalah. Takbir raya hari pertama sunat, hari kedua sunat, hari ketiga sunat, hari keempat ada khilaf. Banyak pendapat kata zuhur ialah takbir kali yang terakhir. Zuhur tu lepas asar, lepas sembahyang asar tak ada takbir dah. Kalau ada imam yang bawa juga, ada setengah daripada pendapat yang mengharuskan akan dia selagi mana tak tenggelamnya matahari. Cuma pendapat jumhur kata waktu zuhur lah waktu terakhir untuk kita takbir raya. Jelas? Habis masalah yang kedua. Tak faham tanya, tak tanya faham. Mana yang mudah-mudah hamba skip, ya cepat kan. Banyak lagi maklumat yang penting-penting yang tuan-tuan boleh belajar pada malam ni. Baik. Yang ketiga, kita masuk pula binatang yang harus ataupun sah boleh buat korban. Secara dasarnya hamba yakin tuan-tuan dah maklum, binatang yang boleh buat korban ada 5. Pertama lembu, yang kedua kerbau, yang ketiga pertama unta, yang kedua lembu, yang ketiga kerbau, yang keempat kambing, yang kelima kibas. Baik, pada asalnya ada 5. Kuda boleh makan, cuma kenapa tak boleh buat korban? Dinisbahkan oleh orang Arab kuda ni sebagai binatang tunggangan, bukan binatang ternakan. Jelas? Baik. Dan tuan-tuan tambah lagi, ada lagi 2 haiwan yang boleh buat korban dan akikah. Dah. Tapi ingat, jangan nak pakai suka-suka hati. Dia ada kaedah, ada tempatnya. Yang pertama ayam jantan, dan yang kedua itik. Dah. Ada lagi 2 binatang yang tuan-tuan boleh guna untuk buat korban dan akikah. Tapi nak guna tu macam mana? Kena mengaji. Jangan besok raya kedua Tok Bilal cuit, marilah rumah sekali lagi ada buat korban. Nama tak ada, dak sembelih ayam 3 ekor. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan buat fitnah kepada agama. Yang dibolehkan guna ayam dan itik ketika bila? Ulama sebut ada 2 tempat sahaja. Yang pertama, bila mana nazar yang tak mampu digugurkan. Dah. Contoh seorang laki-laki bernazar 4 tahun dah nama tak nak naik pergi Mekah. Dah, satu hari dia pergi kuliah, dia dengar bab nazar, dia balik, ya Allah ya Tuhanku, aku bernazarlah ya Allah, kalaulah tahun ni nama aku naik sebagai tetamumu di Mekah, aku nak tumbang nak tumbang unta seekor. Aduh, nak tumbang unta seekor. Takdir Allah Ta'ala datang, nama dia pun naik. Seronok sangat. Dah, seronok sangat menjadi tamu Allah. Kumpul duit. Bawalah tuan-tuan 10,000 nak pergi Mekah. Sampai dekat Mekah. Dah, bila masuk raya haji, ingat nak tumbang unta seekor. Cari seekor unta, berapa harga dia? 10,000. Allahu Akbar. Pening dah. Bawa 10,000 nak duduk 40 hari. Harga seekor unta 40,000. Allahu Akbar. Mampu tak? Tak mampu dah. Maka di situ terdapat beberapa kaedah yang ulama sarankan. Yang pertama, terdapat 4 hari untuk kita ikhtiar usaha cari. Cuma tak boleh berhutang untuk gugurkan nazar. Kalau tak mampu cari sampai raya yang keempat, gugurkanlah apa jua sekalipun dengan syarat untuk menggugurkan
darah, dengan syarat untuk menggugurkan darah. Tu ulama kata kalau ada ayam, sembelihlah ayam dengan niat nak menggugurkan darah. Tapi jadi ia qada. Sudah. Jadi ia qada. Tahun depan kena kirim pula dekat orang lain untuk gugurkan ia sebagai penggugur nazar. Kalau dia balik dari Mekah, dia geleng kepala, tak mampu dah hari tu tersilap nazar, nak pula hantar tahun depan 10,000 pula nak cari mana, maka dia gugur pula nazar. Kalau tak mampu bayar dah, gugurkan pula nazar. 3 cara: merdekakan hamba, berpuasa 3 hari tidak berturut-turut, atau memberi makan 10 orang miskin. Buat kenduri, dah buat nasi 10 bungkus, 20 bungkus, hantar dekat surau, ya Allah, aku niat nak gugurkan nazar hari tu, niat nak sembelih unta, tak mampu dah ya Allah, ni aku bagi orang makan untuk tarik balik dan gugurkan nazar. Jelas? Habis masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bila masa tuan-tuan boleh guna ayam itik untuk masalah korban ataupun akikah? Ketika dapat anak mauludun pada hari yang ke-7. Afwan lakum, hamba ingin berkata, ramai mengetahui kebesaran dan kehebatan dilakukan akikah pada hari yang ke-7. Kerana itulah yang diperlakukan ke atas diri baginda Nabi SAW. Tetapi afwan lakum, hamba ingin berkata, terlebih ramai meninggalkan kemuliaan hari yang ke-7. Dia kata apa? Bukan tak nak buat, ustaz, tu bini duduk dekat hospital lagi, anak duduk demam kuning, pergi balik, nak cari pula seekor kambing, nak suruh siapa urus dan sebagainya. Biarlah ustaz, benda ni sunat, nantilah raya haji besok saya buat. Contoh. Baik, kita kata begini tak salah. Cuma tuan-tuan, ulama' dah sebut dalam kitab Matlaq dah. Kalau tuan-tuan buka kitab Matla'ul Badrain, muka surat yang ke-80, di perenggan yang di tengah, ulama' sebutlah, bertaklidlah kamu atas pendapat Ibnu Abbas dengan menggugurkan darah, sekalipun darah ayam atau darah itik, ketika mendapat anak pada hari yang ke-7. Dah, yang tu hamba tak tahu muka surat dia. Kalau yang lama ni muka surat 80, nanti hamba cek balik dah, yang tu muka surat berapa. Jadi ringkasnya begini, bagi tuan-tuan yang anak, isteri, menantu sedang mengandung, lakukan preparation. Bila mana bersalin, beli ayam jantan, bawa balik ke rumah, sampai hari yang ke-7 menghadap kiblat. Kalau kita takut sembelih, suruh orang lain sembelih. Kalau orang lain pun takut sembelih, pergi dekat pasar, suruh dia sembelih. Faham tak? Jangan beli yang siap sembelih dah. Allahumma salli ala Muhammad. Beli yang tak sembelih lagi. Kata ni bang, saya nak buat akikah anak ni, abang sembelih depan saya. Bila dia sembelih, nampak je darah percik, ya Allah, inilah akikah bagi anakku, ya Allah, inilah akikah bagi cucuku, ya Allah, inilah akikah bagi anak saudaraku. Cakaplah macam mana pun, fataqabbal minni, mudah-mudahan kau terimalah daripada aku. Jelas? Ambil ayam tu, bawa balik. Maka ditanya, ustaz, kalau ada sembelih ayam, sembelih itik, satu bahagian dari lembu atau kambing tu kena buat ke? Kena buat juga. Tapi tuan-tuan dah boleh extend. Tak apalah, dah gugurkan ayam pada hari yang ke-7, dan lah kumpul duit buat kambing tahun depan. Jelas? Bermakna tuan-tuan dah dapat kesempurnaan pada hari yang ke-7 dengan menggugurkan darah, sekalipun darah ayam atau darah itik. Pendapat yang dirojak, tulis pendapat Ibnu Abbas. Dah? Pendapat Ibnu Abbas. Dalam kitab Matlaq, muka surat 80, bertaklidlah kamu atas pendapat Ibnu Abbas dengan menggugurkan darah, sekalipun darah ayam atau darah itik, ketika mendapat anak pada hari yang ke-7. Jelas? Tak faham tanya, tak tanya faham. Soal? Baik, kita masuk pula perkara yang seterusnya. Perkara yang keempat, berkenaan pembahagian binatang. Baik, ini satu perbicaraan yang baik, yang mudah-mudahan para ahli jawatan kuasa, hamba nak tuan-tuan ambil istifadah daripada perkara ini, cuba berbincang dan bermesyuarat dan lakukan perubahan. Baik, berkenaan pembahagian binatang, sebagaimana tuan-tuan maklum, seekor unta, lembu dan kerbau dibahagikan 7 bahagian, betul? Dan satu ekor kambing dan kibas dibahagikan 1 bahagian. Yang ni selesai, semua faham. Hukum yang kedua, dengar baik-baik, jangan bergaduh lagi masalah ni. Seekor lembu sahlah bagi mereka yang melakukan korban dan akikah
sekalipun berhimpun 7 niat yang berbeza, ataupun berhimpun dengan kafir yang zimmi. Apakah artinya? Contoh seekor lembu tu, seorang bagi 500 nak buat korban, si A. Si B bagi 500 nak buat korban. Orang ketiga bagi 500 nak buat akikah. Orang keempat bagi 500 nak buat kenduri. Dia kata tak apa dah, aku dah buat 2 ekor dekat Kemboja contoh, yang ni ambil lah satu bahagian buat kenduri. Seorang bagi 500 untuk meniaga. Dia kata aku nak bahagian aku 1/7, saat lagi nak buka kemah dekat luar pagar. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh. Yang keenam, dia bagi 500 lim kit siang DAP contoh dah. Tak saundi, promosi. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketujuh, sami value. Baik, hamba ulang balik. Pertama, sahlah korban bagi mereka yang melakukan korban dan akikah sekalipun berhimpun 7 niat yang berbeza. Satu. Yang kedua, kata ulama dalam kitab Matlaq, tuan-tuan boleh rojak masalah ni, sekalipun seekor lembu itu berhimpun dengan kafir yang zimmi. Baik, apa poin yang nak digambarkan oleh ulama kepada kita? Di antaranya tuan-tuan, antara pekerjaan baginda Nabi SAW yang jarang kita lakukan sekarang ialah menarik sahabat kita, jiran tetangga kita, kawan sepermainan kita, kawan seminum kopinya kita, kawan seperniagaannya kita yang kafir, yang jauh daripada jalan Allah, yang sesat kepada dunia akhirat dan sebagainya, untuk menarik mereka kembali kepada agama Allah. Betul ke tidak? Kita ada sahabat, ada kawan Cina, Hindu dan sebagainya. Jarang kita bercakap, Acong, bila you nak masuk Islam? Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Silap cakap sekali lagi, projek tak dapat. Dah? Sebab dia kita punya vendor. Vendor ke? Dah? Silap sebut sekali lagi tak faham. Baik. Dah? Kadang-kadang bila silap sebut, tuan-tuan mengguris hati orang lain dan sebagainya. Dan hamba baik sangka, kadang-kadang tuan-tuan tak ada strategi macam mana aku nak tarik orang-orang kafir ni kembali kepada agama Allah. Kerana itulah pekerjaan tunggal baginda Nabi SAW. Maka tuan-tuan, dalam kelemahan yang ada, Allah Ta'ala beri jalan keluar. Dalam kelemahan yang ada, Allah Ta'ala buat kaedah jalan keluar. Di antaranya, kita ajak orang-orang kafir yang bukan Islam untuk join bersama dengan kita dalam masalah korban. Cuma jangan gunakan isu agama, gunakan isu kemanusiaan. Ni Acong, kami tahun ni di surah Ikhwan, tahun ni kami target nak buat 12 ekor lembu, tahun lepas 10. Sebab tengok banyak lagi orang susah, fakir miskin. Gunakan isu kemanusiaan. Nanti daging tu nanti kami akan agih kepada fakir miskin, anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Allah, kawan kita yang berduit ni tuan-tuan, walaupun kafir, dia dengar isu kemanusiaan, dia bagi tak? Dia bagi. Kita lepas strategi yang pertama. Buat strategi yang kedua. Sehari sebelum raya, mesej, Acong, besok kalau you free, you datang surau. Dah? Bersama kami buat korban, buat akikah. Orang kafir boleh pijak surau tak? Orang kafir boleh masuk kawasan surau masjid tak? Baik, apa hikmah yang kita nak? Ni tuan-tuan, tanah yang berpagar ini merupakan dikenali sebagai Baitullah, rumah Allah. Dan walaupun jaraknya di antara dalam dan luar tak sampai 1 meter, tapi kualiti dan kehebatan serta nurnya di sisi Allah berbeza. Kita nak orang-orang kafir ni pijak bumi Allah. Mudah-mudahan ada hidayah, ada dikatakan terpecik pada hati mereka kesedaran kepada agama. Ni jarang kita nak suruh orang kafir pijak surau masjid, melainkan waktu nak sebih ekon. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, dok panggil orang Melayu tengok buat tak cantik, kita panggil Cahaya Nur Alif, buat kemas dan sebagainya. Contoh. Waktu lain kadang-kadang payah nak panggil orang kafir, kita panggil dia datang untuk join bersama masalah korban. Kemudian tuan-tuan, masuk hari raya haji, habis lapar-lapar, kita bagi dia 2 kilo. Acong bawa balik untuk masak bersama anak bini dan sebagainya. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, 2 kilo yang kita bagi kepada Acong, agak-agak sama tak kualitinya, darahnya, dagingnya, rohaninya, kehebatannya dengan daging yang dijual di pasar Selayang? Sama tak? Tak. Walaupun harga berbeza, tetapi lembu yang ditakbirkan, lembu yang dilapah oleh tangan-tangan orang yang beriman, lembu yang dicincang oleh tangan-tangan orang-orang yang bertakwa, lembu yang disembelih oleh tangan orang yang semayang dan sebagainya.
kualitinya begitu hebat di sisi Allah. Bila mana kita bagi kepada Ahcong 2 kilo dan sebagainya, mudah-mudahan terdetik hidayah pada hatinya untuk dekat kepada Islam. Ni antara strategi yang jarang kita lakukan untuk menarik orang kafir kembali kepada agama Allah dan sebagainya. Sebab tu hamba minta kepada tuan-tuan ahli jawatan kuasa, cuba lakukan mesyuarat balik, buat rombakan dan lakukan perubahan. Mudah-mudahan kita dapat tarik seorang orang kafir pun tak apa dah. Kerana apa? Dah ustaz, bukan ke daging korban tak boleh beri kepada orang kafir? Kita jawab, ya, itu daging korban. Tapi kalau bahagian dia daging korban ke? Dah boleh beri kepada dia dah. Boleh, tak ada masalah. Jelas? Tak faham tanya, tak tanya faham. Nak azan ke? Selalu azan ke tidak? Terus, baik. Ada soalan? Habis. Baik, kita terus lagi. Kita masuk pula kepada satu tajuk yang begitu penting. Yang ni tak banyak yang tahu. Dan kalau hamba tanya seorang-seorang, takut jawapannya berbeza. Mudah-mudahan bermula pada malam ini jawabannya biar sama. Kerana ikatan korban ni kuat. Yang kelima, kita masuklah berkenaan masalah ni, masalah niat. Baik. Niat korban ni tuan-tuan ada 3. Ingat, niat korban ni ada 3. Kalau tuan-tuan dapat buat 3-3, terbaik. Kalau tuan-tuan cuma buat 1 daripada 3, memadai. Yang pertama sekali kata ulama, niat tu ketika bila? Iaitu ketika berpindahnya duit daripada poket atas ke poket bawah. Dah dalam kitab fiqh dia sebut. Tuan-tuan dapat 1000. Isteri kata, bang, kita ni dah 4 tahun tak buat korban, tahun ni kita buat korban lah. Ya tak ya juga. Tak apalah, ni ada duit lebih ni. Ni 500 sat lagi nak bagi Tok Imam. Dia masuk poket bawah. Ulama sebut berpindah daripada poket atas kepada poket bawah dah jatuh niat. Tetapi ditanya balik, niat korban untuk apa? Jawab pada malam ini dengan jawaban yang tepat, litaqarrubillah. Litaqarrubillah. Apa maknanya? Niat kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jawab niat korban sebab nak bersedekah. Jangan jawab niat korban kerana Allah Ta'ala. Jangan jawab niat korban sebab nak mengenang sejarah Ibrahim. Jawapan tu semua betul, tapi tak tepat. Betul, tapi tak tepat. Kerana apa? Kerana ada hadis yang didatangkan daripada Nabi SAW. Nabi menyebut, gugurkanlah kamu akan korban litaqarrubillah, bagi menghampirkan diri kamu kepada Allah. Jadi ingat, kalau sahabat-sahabat tanya, Yop, tahun ni buat berapa ekor? Tak banyak lah. Bunyi apa? Allahumma salli ala Muhammad. Yop, tahun ni buat berapa ekor? Tak banyak, tahun ni buat 2 bahagian. 2 bahagian pun 1000 juga. Contoh. Banyak duit? Dah. Apa yang aku buat semata-mata nak mendekatkan diri aku kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, niat berkorban ni tuan-tuan, iaitu ketika mewakilkan kepada penyembelih. Yang ni banyak buat. Ketika mewakilkan kepada penyembelih. Asalnya kata ulama, pegang lembu. Takut diterajangnya lembu. Kita pegang tali yang menambat lembu. Bila pegang tali, kita jatuh niat, kita wakilkan kepada penyembelih. Yang ni banyak yang buat. Yang ketiga, tak banyak yang buat. Niat yang terbaik ketika bila? Ketika perciknya darah ke bumi. Perciknya darah ke bumi. Jadi tuan-tuan standby. Mana-mana yang peserta standby. Muslimat tengok dari jauh. Orang duk takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teropong. Bila nampak je darah percik, jatuhkan niat. Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Bahasa Melayu dia, ya Allah, inilah korbanku, engkau terimalah daripada aku.
Kalau buat akikah, ya Allah, inilah akikah bagi anakku, kau terimalah daripada aku. Kalau wakil, ya Allah, inilah korban bagiku dan yang mewakilkan kepadaku, kau terimalah daripada aku. Untuk yang laki-laki buat satu nama, jangan niat seorang diri, niat untuk isteri, anak-anak juga. Ya Allah, inilah korban bagiku dan mereka yang di bawah tanggunganku. Dah, kau terimalah daripada aku. Jelas? Jadi niat yang terbaik ketika perciknya darah ke bumi, waktu percik darah jatuh niat. Bermakna tuan-tuan yang buat di Kemboja, yang buat di Syria, tuan-tuan tak dapat kesempurnaan yang ini, tuan-tuan tak dapat yang ni. Tuan-tuan cuma dapat yang pertama. Kalau buat di tempat-tempatan, kita dapat yang ni, kita dapat yang ni. Dah boleh buat tiga-tiga sekali. Habis. Tak faham tanya, tak tanya faham. Baik, kita teruskan lagi. Perkara yang keenam, iaitu berkenaan keaiban ataupun kecacatan bagi binatang. Hamba nak meringkaskan masa, sebab tadi hamba dimaklumkan tuan-tuan ada lagi majlis yang lain. Nak diringkaskan kalam, dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, ada 11 perkara yang dinisbahkan sebagai kecacatan. Ada 11 perkara yang dinisbahkan sebagai kecacatan. Tuan-tuan boleh rojak sendiri. Kalau hamba bagi malam ni, nanti tuan-tuan malas balik kitab. Biar tuan pengurusi balik sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi 11 perkara itu, yang tak ada telinga, yang terpotong telinga, yang terpotong ekor, yang terpotong lidah, yang berkudis, yang terlampau kurus, yang bunting, yang patah kaki, yang terlalu sakit dan sebagainya. Semua keaiban ini tidak sah dilakukan korban bagi korban yang sunat. Dan tadi kita dah sebut, kalau tuan-tuan nak buat korban juga, walaupun terdapat kecelaan, maka kita tukar niat kepada nazar. Seorang laki-laki dia sembelih kambing, dia pelihara kambing 30 ekor. Seekor kambing ni tak laku sebab kaki dia buruk. Kecil manis contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Buruk, kecil manis. Nak jual tak laku. Umur pun tua dah, nak masuk 3-4 tahun. Last kali dia kata apa? Ni nak sampai bulan korban ni, awal dia panggil kambing dia. Aku nak jual mu pun tak laku dah. Aku nazar lah, aku nak sembelih mu buat korban tahun ni. Contoh. Maka walaupun kaki dia buruk, walaupun kaki dia berkudih, yang asalnya tak sah buat korban, kalau dia bernazar ke atas zat itu kambing, maka jadi korban. Jelas? Habis. Baik, kita masuk kepada bab yang seterusnya. Walaupun agak laju sedikit, ada rakaman. Nanti tuan-tuan boleh tengok rakaman. Jangan lupa like. Facebook apa? Sahabat kuliah. Baik, promosi 20%. Allahumma salli ala Muhammad. Perkara yang ketujuh, ini juga merupakan perkara yang penting, yang hamba melihat tak banyak di antara kita memahami dengan sebaiknya, berkenaan pembahagian daging. Pembahagian daging. Bila menyebut berkenaan pembahagian daging, banyak kaedahnya, cuma yang masyhur ada 3. Yang pertama, iaitu diserahkan semua sekali. Sedekah dan hadiah, kata semua sekali, aku sikit pun tak nak makan. Yang ni kebanyakannya kalau orang buat di luar lah, memang dia tak ambil walaupun sedikit. Kaedah yang kedua, iaitu ambil sedikit, hak lebihnya sedekah dan hadiah. 2. Yang ketiga, yang kebanyakannya berlaku di Kelantan ataupun di Patani dan juga di Aceh. Bila dah disembelih tuan-tuan, maka kita ambil bahagian kita. 1/7 ambil. Ambil 1/7 bahagi 3. 1/3 untuk diri, 1/3 untuk dihadiahkan kepada orang kaya, 1/3 untuk disedekahkan kepada orang miskin. Baik. Apa poin yang hamba nak kongsi dengan tuan-tuan? Banyak di antara kita silap lafaz dalam memahami hukum. Banyak yang kata apa, tak apalah, lebih tu aku sedekah semua. Contoh, tak apalah, dapat sikit pun tak apalah. Biasa peserta dapat 2 kilo, tak apalah, saya nak sikit je, nak ambil berkat korban. Hak lebih tu saya sedekah semua. Dengar siapa lafaz begini, dia cuma dapat 50% daripada ibadahnya korban. Kerana apa?
Kerana kata ulama, korban ni orang kaya pun kena dapat, orang miskin pun kena dapat. Cuma lafaznya berbeza. Untuk menjadikan ibadah, yang miskin atas nama sedekah, yang kaya atas nama hadiah, baru jadi ibadah. Baik. Bila sebut kaya dan miskin, hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, dengan mata benda yang ada, adakah tuan-tuan boleh menghukum seorang tu kaya dan miskin? Boleh hukum tak? Dua adik-beradik, seorang abang, seorang adik. Abang besok waktu raya haji datang naik Estima SCR 30. Contoh, duduk rumah teres belakang ni. Adik dia duduk PPRT, naik Honda, Honda Cup mata belalang. Tu hak depan tu. Mata belalang, Honda Cup yang lampu bulat tu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Dalam kaedah fiqh, bagaimana tuan-tuan nak hukum? Si abang kaya ke si adik miskin? Tengok kaedah. Abang ni duduk rumah teres belakang, engineer, gaji 8,000. 8,000. Kereta 3 biji, kereta dia, kereta bini, kereta balik kampung. Contoh, Astro 2, atas 1, bawah 1. Anak 6 orang. Contoh, dia ni tuan-tuan walaupun gaji 8,000, tiap-tiap bulan bayar tu, bayar ni, bayar Astro, bayar hutang, bayar tu dan sebagainya. Tiap-tiap bulan cukup-cukup makan. Ngam-ngam, habis 8,000. Tiap-tiap bulan cukup-cukup makan. Si adik pula duduk PPRT, bawa bah mini. Contoh, gaji 1,200. Allahumma salli ala Muhammad. Bayar rumah PPRT sebulan RM175. Bini seorang, anak seorang. Kereta ada, arwah tok dulu, hutang pun tak ada dah. Contoh, hari-hari bawa bah nak pergi mana dah. Jadi bermakna hutang pun tak banyak, duduk rumah PPRT, makan ala kadar lebih kurang. Tiap-tiap bulan tuan-tuan walaupun gaji 1,200, boleh simpan tabung haji RM200. Hujung bulan boleh simpan tabung haji RM300. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, siapa kaya, siapa miskin? Deng Allahumma salli ala Muhammad. Ya, adik kaya, abang miskin. Maka hukumnya si abang kita kena beri sedekah, si adik kena beri hadiah. Dan tuan-tuan tak perlu lapas, cuma dengan lapas daripada awal memada menyelesaikan segala masalah. Kalau tuan-tuan nak faham kaya miskin, kita cerita kaedah paling mudah. Kalau dia memerlukan sehari RM1, dia kerja dapat RM1, fahuwa miskin, orang ni miskin. Kalau dia berhajat sehari RM1, dia kerja dapat 50 sen, fahuwa fakir, maka orang ni fakir. Kalau dia berhajat sehari RM1, dia kerja dapat RM1.50 sen, fahuwa ghaniyun, maka orang ni kaya. Jelas? Sebab tu orang Melayu suka gunakan istilah pakai miskin. Artinya apa? Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang pakai hidung. Allahumma salli ala Muhammad. Jelas? Baik, jadi artinya bagi nak mengesahkan kesempurnaan pembahagian, tuan-tuan niat aku sedekah dan hadiah. Dalam borang hamba tulis dah, jangan niat sedekah semua. Hamba bagi lagi contoh lain. Benda yang sama, kalau silap lafaz jadi lain. Benda yang sama, kalau betul lafaz jadi lain. Sebagai contoh, keturunan Nabi SAW yang digelar sebagai Said dan Syarifah, mereka antara golongan yang sampai hari kiamat haram terima zakat, haram terima sedekah ila yaumil qiyamah. Satu hari tuan-tuan buat majlis, panggil Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang, berkuliah di tempat tuan-tuan. Habis kuliah, tuan-tuan holong, Ustaz Said, terima kasih datang dekat surau kami. Ni ada sedekah daripada kami. Tak banyak, 500. Agak-agak dia ambil tak? Dia ambil tak? Kalau lapas sedekah dia tak ambil. Sampai ke mati dia tak ambil. Keturunan Nabi sampai hari kiamat haram terima zakat, haram terima sedekah. Benda yang sama, ubah lapas. Ustaz, ni hadiah dari surau kami. Dia ambil tak? 200 setengah, Alhamdulillah. Contoh, baik. Artinya satu benda yang sama, lain lapas hukumnya lain, lain lapas hukumnya lain. Sebab tu tuan-tuan ingat, dalam masalah korban jangan sebut sedekah sahaja. Cakap, ya Allah, daging ini, korban ini aku sedekah dan hadiah. Jelas? Habis. Seterusnya kita masuk pula kepada fasal yang ke-8. Fasal yang ke-8 ni ahli jawatan kuasa tolong bersedia. Penting masalah ni, iaitu masalah lebihan.
Baik. Apa maksud lebihan? Hamba nak gabungkan sekali masalah ke-7 dan masalah ke-8. Lebihan-lebihan korban dan termasuk pembahagian daging ni tuan-tuan, antara perkara yang berlaku yang hamba lihat khususnya di Selangor dan di Kuala Lumpur, bila sebut kedua-dua masalah ini, ahli jawatan kuasa menjadi satu golongan yang kita tak sedar, kita menjadi satu golongan yang menghilangkan yang dikatakan sifat amanah. Yang benda ni bukan sengaja tuan-tuan buat. Benda ni tuan-tuan tak sedar ianya berlaku. Masalah pembahagian dan masalah lebihan. Maksud hamba begini. Hamba nak tanya dulu tuan-tuan. Kebiasaan setiap kali musim korban, orang kampung dapat berapa kilo? Sekilo. Peserta pun sekilo. AJK? Deng, sudah. Dah. AJK berapa kilo? Kadang-kadang lebih tak? Dah. Kadang-kadang kurang. Baik. Kesimpulannya begini. Hamba bukan nak kenakan tuan-tuan tak, nak cerita hukum, dan kita nak bantu selesaikan masalah. Banyak yang berlaku, contoh, orang kampung dapat sekilo, peserta dapat 2 kilo, AJK ada yang dapat, kadang-kadang yang dapat 3 kilo, yang dapat berlebih. Lepas-lepas sembelih tiba-tiba betis hilang, tengok-tengok Tok Bilal yang simpan dulu, contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan Tok Bilal sini, Tok Bilal tempat lain. Baik. Apa yang hamba nak gambarkan, bila sebut masalah pembahagian ataupun masalah lebihan, dua istilah yang perlu dibedakan, masalah milik dan istilah wakil. Istilah milik dan istilah wakil. Tuan-tuan AJK ni pada dasar fiqahnya, tuan-tuan hanya satu golongan yang diwakilkan. Betul tak? Diwakilkan untuk melakukan proses pembahagian. Adalah begitu tidak amanah. Sekiranya ada yang dapat, contoh orang kampung dapat sekilo, peserta dapat 2 kilo. Hak lebih itu digomor oleh ahli jawatan kuasa semata-mata. Baik. Kadang-kadang perkara ni berlaku dalam keadaan ketidaksedaran. Yang kadang tuan-tuan sangka benda tu tak ada masalah. Biarlah, tak apa. Yang penting peserta maklum. Yang penting peserta faham. Sebab tu mukadimah hamba dah sebut. Masalah yang berlaku, kalau semua peserta mengaji lain. Kalau semua peserta faham lain. Tuan-tuan sedang berhadapan dengan satu masalah kejahilannya manusia. Hak jenis peserta tak faham ni payah. Sebab tu tuan-tuan bila sebut masalah pembahagian, dalam bab pembicaraan borang nanti, hamba akan berkongsi dengan tuan-tuan satu kaedah macam mana nak menyelesaikan masalah pembahagian yang tidak terancang. Yang benda ni tuan-tuan tak mampu nak kawal dah. Kalau ikut hukum fiqahnya begini, kalau orang kampung dapat sekilo, ahli jawatan kuasa pun dapat sekilo, tak boleh lebih. Betul ke tidak? Itu baru nama orang yang menjalankan wakalah sebaiknya, melainkan milik kita. Kalau dah jadi milik kita, ikut kita lah. Nak bagi hak tu sekilo ke, nak bagi Tok Imam 5 kilo ke, betul ke tidak? Hukumnya berbeza. Sebab tu tuan-tuan, hamba nak gambarkan dahulu kepahaman wakalah dan kepahaman milik, dua perkara yang berbeza. Nanti dalam masalah borang nanti hamba akan huraikan lagi sekali. Dan akhir sekali, masalah yang ke-9, iaitu tidak sah dilakukan korban bagi orang yang telah mati, melainkan ada wasiat. Tidak sah dilakukan korban bagi orang yang telah mati, melainkan ada wasiat. Hamba nak jawab dulu pagi-pagi tuan-tuan, agar tuan-tuan tak pening. Perkara ni perkara khilaf. Bila hamba sebut khilaf, nescaya tuan-tuan akan mendengar pula ustaz lain kata harus, boleh kita buat kepada orang yang mati. Tapi hamba jawab dulu. Tolong tanya tuan guru tu balik, pendapat yang dipegang tu pendapat yang sahih ke, pendapat yang asah ke, pendapat yang jumhur ke, pendapat yang ijma' ke, pendapat yang muktamad ke. Kita tak nafi fiqh ni luas. Al-fiqhu dengan makna al-fahmu luas. Macam-macam pendapat kalau kita kaji, macam-macam boleh keluar. Namun bagi orang awam, agar tidak menimbulkan perpecahan, maka kita beriktimad, kita berpegang kepada pendapat yang muktamad. Jadi pendapat yang jumhur dan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak sah dilakukan korban bagi orang yang telah mati. Maka tuan-tuan tanya, habis tu ustaz,
Macam mana kami nak buat bakti kepada arwah ibu bapa? Dulu kami susah, sekarang ni barulah berduit, barulah ada simpanan, barulah boleh tu beli ni dan sebagainya. Maka kita jawab, tuan-tuan buat bagi diri tuan-tuan dan sedekahkan pahala tu kepada arwah. Dalam orang hamba tulis dah, kita buat bagi diri kita, sedekahkan pahala tu kepada arwah. Juga mereka akan mendapat manfaat. Jelas? Baik. Tak faham tanya, tak tanya faham. Baik, sekiranya tiada soalan, kita lanjut pula kepada perbicaraan borang. Semua tengok contoh borang korban yang hamba bawa. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh tiru serba sedikit dan kita bantu beberapa golongan agar korban kali ini menjadi sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh borang penyertaan ibadah korban ataupun akikah. A. Butiran peserta. Pertama, tengok hamba buat 4 kolom. Korban sunat, korban nazar, akikah sunat, akikah nazar. Apakah kelebihan 4 kotak ini? 2 golongan, dua-dua dapat manfaat. Yang pertama, golongan peserta. Takdir kata peserta tu asal nak buat korban sunat. Bang, kita 5 tahun dah tak buat korban, tahun ni kita buat korban. Contoh, bila borang pula sampai dekat tangan dia surah Al-Ikhwan, korban sunat, korban nazar, akikah sunat, akikah nazar, bini kita melatah. Bang. Lah, saya teringatlah dulu 4-5 tahun lepas saya ada nazar tak tunai lagi. Contoh, mudah-mudahan dia boleh berubah niat. Mudah-mudahan. Dah? Tak apalah. Tahun ni kita tak sah buat lo korban sunat, kita buat lo korban nazar. Dulu saya bernazar, teringat pula tak bayar lagi. Contoh, memudahkan bagi peserta untuk mengubah niat. Bagi AJK pula, bila mana ada yang menanda tangan, yang right kepada kolom korban nazar ataupun akikah nazar, tuan-tuan boleh separatekan kepada seekor lembu supaya peserta tak ambil walau sikit, takut bercampur. Dah? Yang ni untuk korban saja, yang ni untuk nazar saja. Maka AJK semua dah mengaji, untuk nazar sedekah semua. Jangan buat kenduri, jangan buat sup, jangan campurkan dengan daging yang lain, takut peserta termakan. Jelas? Itu pula kelebihan bagi ahli jawatan kuasa untuk memisahkan daging-daging yang lain. Habis. Seterusnya, nama, alamat, nombor telefon. Saya ingin menyertai ibadah korban termasuk kos pengurusan penyembelihan pada tahun ini sebanyak berapa bahagian kali 480 sama dengan berapa RM. Baik lafaz akad. Saya dengan ini membayar sebanyak berapa RM untuk berapa bahagian korban yang termasuk kos pengurusan sembelihan bagi tahun 14XX Hijrah bagi diri saya atau bagi pihak 1 sehingga 7. Baik, seterusnya hashtag. Dah. Tidak sah korban bagi orang yang telah meninggal melainkan jika ada wasiat. Kita tulis siap-siap supaya besok AJK pun tidak kelam kambut menyelesaikan masalah. Takut sampai musim korban besok kita panggil nama Esah binti Semit, contoh 4-5 kali tak keluar, anak angkat tangan, lah yang tu arwah mak dah, meninggal dah. Tanya pula ada wasiat ke tidak. Dia tanya balik, wasiat tu apa? La ilaha illallah. Kita duk pening nak sembelih 10 ekor lembu ni, sat lagi dengan dia kita sembelih. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan nak marah, waktu tu lah nak tanya hukum hakam mengaji dan sebagainya. Baik, jadi kita jawab siap-siap. Kalau ada peserta nak buat untuk arwah, dekat belakang nanti ada kolom yang kita buat. Jadi tidak sah korban bagi orang yang telah meninggal melainkan jika ada wasiat. Wasiat 2. Pertama dengan ditulis, yang kedua dengan lafaz. Seterusnya, saya berniat melakukan ibadah korban pada tahun ini semata-mata ingin mendapat keredaan dan menghampirkan diri saya kepada Allah. Dalam bahasa Arab, taqarrub ilallah. Inilah niat yang terbaik yang perlu ada pada hati tiap-tiap manusia yang ingin menggugurkan korban. Boleh niat sekarang, boleh niat. Baik. Seterusnya, saya mewakilkan kepada pihak urustia untuk urusan pembelian lembu korban dan seterusnya mewakilkan untuk menyembelihkan bagi pihak saya, keluarga saya atau penama di atas. Skip. Yang tu semua borang ada. Saya maklum, ini ilmu. Sekiranya berlaku apa-apa kepada binatang korban saya, seperti patah, terpotong telinga,
atau apa jua perkara yang membuatkan tidak sah dilakukan korban sunat, perlulah saya bertukar niat. Tambah sikit, perlulah saya bertukar niat kepada nazar agar dapat diteruskan ibadah korban, dan diwajibkan kepada saya untuk menyedekahkan semuanya daripada korban saya. Dah peserta pun faham, AJK pun mudah urusan. Kalau tak bergaduh, nanti kita kata korban ni daging tak boleh ambil, kenapa pula duit aku? Tak masalah nazar. Bila nazar, wajib sedekah semua. Nak daging, ambil lembu nombor 8, ambil daging lembu nombor 7 dan sebagainya. Jelas? Seterusnya, ini dipanggil ayat wakalah. Ayat pindah milik. Saya dengan rela hati menyerahkan segala bahagian daging korban saya, termasuk lebihan-lebihan korban, kepada pihak urus dia untuk diagih-agihkan kepada fakir, miskin, anak yatim, ibu tunggal, dan kepada sesiapa yang berhajat untuk mendapatkan bahagian daging korban. Pentingnya ayat ini terdapat beberapa hukum. Yang pertama, bila mana peserta dah serah kepada AJK, tuan-tuan buatlah macam mana pun, maka tidak timbul perkataan hilangnya amanah, sebab dah pindah milik. Dalam kitab fiqh sebut walaupun diberi kepada seorang. Ada contoh muslimat jaga. Kebiasaan waktu kenduri kahwin, banyak yang suka buat akikah. Betul? Waktu itulah nak buat akikah. Takut-takut pula kawan-kawan daripada menantu, daripada anak kita yang datang daripada orang kafir, nak makan pula daging akikah. Pendapat yang paling mutamat, tidak boleh diberi makan kepada orang yang kafir. Cara nak selesaikan masalah, maka yang akikah kata apa? Kawan. Kawan tu yang tukar masak tu, kawan, ni daging ni saya buat akikah, saya serah semua kepada kawan, saya beri semua kepada kawan. Dia pindah milik. Bila pindah milik, sekarang tu kambing tu dah jadi hak siapa? Hak kawan. Dia selesai dah, walau beri kepada seorang. Maka kawan ni masak, dia suruh pula budak-budak dia pergi serve. Kalau mereka makan, orang kafir makan, jatuh kepada golongan yang ketiga, pihak yang ketiga. Kalau tak pindah milik, dia benda tu dia diam dan berlaku pembahagian kepada orang kafir, maka hukumnya haram. Orang kafir tak haram, dia boleh makan daging, cuma jatuh hukumnya ke atas kita. Jelas? Sebab tu nak selesaikan masalah ni, pindah milik. Kalau tak pindah milik, payah tuan-tuan, lebihan korban kena jaga elok-elok. Nak jual tak boleh, sebab tiada jualan pada lebihan korban, melainkan disedekahkan dahulu. Kadang-kadang yang tu pula kita nak bagi hadiah kepada si penyembelih, atau nak dijadikan sebagai upah. Contoh, nak selesaikan masalah, bila dah bagi kepada kami, nak bagi sebagai upah, boleh. Kalau tak pindah milik, tuan-tuan tak boleh beri daging sebagai upah. Jelas? Habis. Seterusnya, saya menyedah, bukan menyedah tu buat pembetulan, saya menyedekahkan bahagian korban saya kepada fakir miskin, dan menghadiahkan bahagian korban saya kepada orang kaya. Dia baca, dia sign, AJK menguruskan sahaja, selesai. Seterusnya, saya menghadiahkan pahala daripada ibadah korban saya kepada arwah. Kalau tuan-tuan nak kopi borang ni, nanti tuan-tuan buat bracket, tuan-tuan tulis niat dalam hati sahaja. Dah, jangan bagi dia tulis. Sat lagi tuan-tuan bagi borang sekeping, sampai dekat surau 4 keping. Habis nama arwah dia tulis. Tak ada kerja kita nak baca nama arwah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak payah, suruh dia niat sahaja. Berapa ramai ustaz? Tuan-tuan ajar. Berapa ramai pun tak ada masalah. 20 orang, 30 orang. Tahulah Allah Ta'ala membahagikan faedah tu bagaimana. Contoh mudah, tuan-tuan ziarah kubur, tuan-tuan baca kulhu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Fatihah sekali. Ya Allah, bacaan aku ini aku hadiahkan kepada ahli kubur. Banyak mana tuan-tuan baca. Tapi Allah Ta'ala agihkan, bermula yang mati, bermula zaman Nabi Adam sampai malam ni, Allah Ta'ala agihkan semua sama rata dapat. Bijaksananya Allah. Begitu juga korban, tuan-tuan nak hadiahkan pahala kepada arwah sipulan. Buat, tak ada masalah. Bermakna harus hukumnya. Habis. Seterusnya, saya juga mengizinkan sekiranya ada wang lebihan daripada sumbangan bahagian korban saya ini untuk digunakan bagi kegunaan pihak surau ataupun masjid. Kita akad siap-siap,
kalau ada duit lebih masuk ke surau terus. Dan akhir sekali, dan disunatkan bagi peserta korban untuk tidak memotong kuku dan membuang bulu dan rambut bermula tanggal 1 Zulhijjah. Nanti tuan-tuan buat bracket, tuan-tuan bubuh tarikh 1 September 2017. Mudah-mudahan peserta boleh lakukan persediaan. Tapi ingat, kalau tuan-tuan dah bersedia, tiba-tiba kalau terpotong boleh patah balik. Contoh hari Jumaat 5 Zulhijjah contoh. Dah tuan-tuan dah tahu dah, tuan-tuan buat korban tahun ni tak boleh potong kuku, tak boleh buang rambut sunat. Masuk 5 Zulhijjah, tuan-tuan potong kuku pertama, tuan-tuan potong kuku kedua. Lah, aku buat korban tahun ni. Tuan-tuan boleh berhenti. Maka tuan-tuan biarkan yang lain dalam keadaan mendapat pahala sunat. Tapi sebut berhenti, ada beberapa part yang tak boleh berhenti. Contoh, tuan-tuan dalam bilik air tengah cukur misai. Dah, tengah cukur sebelah misai. Lah, aku buat korban tahun ni. Allahumma salli ala Muhammad. Agak-agak Syekh Azri, entah sebelah lagi nak cukur ke nak biar? Dah, cukur lah, takkan nak biar. Bagaimana rupanya? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan shift bagi habis, tak dapat dah kelebihan sunat. Jelas? Sila baca dan amati sebelum menandatangani borang ini. Sebarang pertanyaan dan soalan, bawah tu ada nombor telefon, maka tuan-tuan boleh hubungi. Sekira terdapat kesalahan, harap ditegur. Sekira terdapat persoalan, boleh dibincangkan. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat faedah dan kesempurnaan korban bagi tahun ini. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Ya. 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 Ya, terhad ke tidak? Tak. Jawabnya selagi mana dia tajam boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, sunat dibasuh. Sunat dibasuh. Kerana kita maklum setengah-setengah ulama tasawuf menjaga daripada najis berpindah sebab darah tu najis. Dah. Sama juga masalah tadi, kita melakukan hail dinding di antara dua lembu untuk menjaga keprihatinan keduanya. Wallahu alam, tak ada had. Selagi mana dia tajam, 20 ekor lembu pun tak ada masalah. Baik, soalan yang lain. Peserta boleh buat kerja. Baik, bermakna hukumnya tak diperuntukkan kepada sesiapa pun untuk menguruskan korban. Cuma kalau di petani, kebiasaannya peserta buat sendiri. Pakat-pakat dengan orang kampung 2-3 orang, pakat-pakat kami buat sendiri. Cuma khususnya di Kuala Lumpur, kadang-kadang bila sebut masalah pembahagian dan sebagainya, nak urus tu payah. Maka diserahkan kepada surau masjid. Kembali kepada asal, tiada diperuntukkan khususiah kepada siapa untuk menguruskan korban. Kalau seekor kita nak buat sendiri pun boleh. Kita sendiri tumbang, kita sendiri sembelih, kita sendiri lapah, kita sendiri bagi. Kalau rajin. Allahumma salli ala Muhammad. Jelas? Muslimat? Niat untuk keluarga, tak ada masalah. Kambing pun boleh, lembu pun boleh. Kerana sabda Nabi SAW, bermula digugurkan korban itu bagi kamu dan keluarga kamu. Walaupun kita ambil satu bahagian ke lembu pun boleh. Ya Allah, ya Tuanku, yang suami kata, kalau macam suami tak ada, isteri kata, korban yang aku buat pada tahun ni untuk aku dan anak-anak aku. Jelas? Wallahu a'lam. Habis. Ya. Baik, kita namakan korban bagi anak. Dalam hukum fiqh, dalam kitab Matlaq muka surat 82, asalnya untuk orang lain kalau kita nak buat kena minta izin, melainkan di bawah tanggungan. Kita nak buat untuk anak, tak payah minta izin, kita buh nama dia. Kita nak buat untuk ayah, tak payah telefon, abah nak korban tahun ni, tak payah telefon. Nak buat untuk orang lain, abang korban tahun ni, tak ada, ni lebih satu bahagian, adik ada beli seekor, lebih satu bahagian, nak buh nama dia kalau ada izin. Bermakna untuk anak automatically tak payah minta izin. Niatnya, ya Allah, ya Tuanku, inilah korban bagi anakku, kau terimalah daripada aku. Bukan anak, kita yang buat untuk anak. Jelas? Wallahu alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah, bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang kaji janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang masuk pada hati dan telinga kami janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat meneruskan ibadah korban yang mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi bagi tuan-tuan yang nak buat korban bersama dengan hamba pun boleh juga. Hamba tiap-tiap tahun buat di Thailand. Bukan promosi, nak bagi tahu saja. Dah, kalau tuan-tuan nak buat dengan hamba, satu bahagian RM500, hubungi nombor yang tertera kemudian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.